Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sharifuddin bin Azmin. Nombor matrik A178306. Okey. Supervisor saya Prof Madya Dr. Abdul Ghaffar bin Dun. Baiklah, tajuk yang diberi adalah pendekatan dakwah Al-Hal dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat asnaf di Sabah. Okey, kita pergi dulu kepada pendahuluan. Okey. Pendahuluan. Okey, sebelum tu kita harus tahu apa itu arti dakwah. Okey, dakwah secara umumnya adalah usaha mengajak manusia ke arah kebaikan dengan melakukan kerja-kerja kebajikan atau amal soleh dan matlamat akhirnya mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat dengan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat definisi konsep dakwah secara umum tu, ia adalah membawa maksud melakukan perkara kebaikan dan mengajak orang ramai ataupun masyarakat untuk kita terus sama-sama melakukan kebaikan demi mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dengan menjalankan aktiviti dakwah ini juga manusia akan dapat hidup dengan aman, tenang dan dapat mencapai kebahagiaan hidup kerana dakwah dapat menolak segala kebatilan dan kerunsingan dalam kehidupan manusia. Okay, jadi dakwah ini adalah merupakan hidayah, merupakan satu pendekatan yang sangat baik untuk kita terus hidup dalam jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kajian ini, dalam kajian saya ini, saya menumpukan kepada pengenal pasti pendekatan dakwah Al-Hal yang sesuai dan relevan dengan realiti kehidupan asnaf di Sabah, khususnya masyarakat pedalaman. So kita berbalik kepada tajuk saya tadi, iaitu pendekatan dakwah Al-Hal dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat asnaf di Sabah. Jadi kita lihat di sini bagaimana pengolahan metodologi dakwah Al-Hal itu digunakan bagi dalam memastikan kesejahteraan kehidupan pedalaman di Sabah. Okey, seterusnya kita pergi kepada permasalahan kajian. Yang pertama, adakah strategi yang sedia ada sedang digunakan pakai sesuai, relevan dan berkesan dengan perkembangan semasa, situasi dan latar belakang masyarakat Madong? Jika kurang sesuai, apakah strategi dan bentuk pendekatan yang sesuai dan relevan dengan masyarakat? Jadi kita akan membawa satu pendekatan, iaitu dakwah Al-Hal dalam kajian saya ini, yang mana akan digunakan metod dakwah Al-Hal ini dalam kerja-kerja dakwahnya. Okey, seterusnya permasalahan yang kedua, pelaksanaan program secara tergesa-gesa atau ad hoc telah menyebabkan urusan persediaan dan pelaksanaan program terbatas. Seterusnya menyebabkan kehadiran peserta atau penduduk kampung juga tidak menggalakkan, yang akhirnya program dilaksanakan sekadar memenuhi takvim atau jadual. Jadi dalam kita melaksanakan dakwah ini, kita perlu adanya perancangan yang khusus supaya perjalanan dan pergerakan dakwah kita itu lebih tersusun dan masyarakat boleh menerimanya dan bersedia bagi mereka menerima dakwah kita itu. Yang ketiga, penggerak dakwah yang jarang masuk ke kampung adalah menjadi punca dan meninggalkan kesan yang buruk daripada masalah ini. Jadi masalah kajian ini merupakan jadi jika berlakunya ini, maka surau-surau yang dibina akan terbiar dan rosak akibat tidak dimarahkan oleh pegawai tersebut. So, maksudnya permasalahan kajian mungkin dengan pendekatan dakwah Al-Hal ini boleh mengurangkan, boleh mengatasi permasalahan kajian yang saya katakan tadi, sebutan tadi. Kemudian, maka satu kajian terfokus perlu dilakukan bagi mengetahui bentuk pelaksanaan dakwah yang sesuai digunakan dan dapat menganalisis yang dakwah Al-Hal ini yang mampu menyumbang kepada kesejahteraan hidup masyarakat asnaf khususnya di Sabah. Jadi kita akan bawa satu pendekatan dakwah Al-Hal dalam permasalahan kajian ini. Kita akan tengok bagaimana pendekatan dakwah Al-Hal ini dapat mengatasi segala masalah ini. Okay, seterusnya, metodologi kajian. Okay, kaedah kajian digunakan adalah kaedah berbentuk kualitatif. Sampelnya dipilih adalah Ustaz Sabri Abdullah, yang mana dia merupakan seorang penggerak Islami Auri Syabim Sabah dan juga Brigade Bakti Sabah. Maksudnya beliaulah penggerak yang akan saya interview nanti dan merupakan kajian kualitatif. Kajian ini menemu bual seorang penggerak Islami Auri Syabim dan Brigade Bakti Sabah. Okay, itulah Ustaz yang saya katakan sebentar tadi. Okay, kemudian kajian lepas. Kajian lepas, bagaimana kata dakwah Al-Hal dengan ini bermaksud memanggil, menyeru dengan menggunakan keadaan atau menyeru mengajak kepada perbuatan nyata. Nur Hafizah Haridi et al. 2016. Jadi maksudnya di sini adalah dakwah Al-Hal juga adalah dakwah keteladanan yang dilaksanakan dalam ruang lingkup penerapan nilai-nilai Islam dengan amalan dan cara hidup sesuatu masyarakat. Kemudian kajian Azizul Azra dan Hisham 2017 yang bertajuk dakwah Al-Hal dalam
konteks masyarakat semasa di Malaysia adalah bertujuan kepada penerangan berkenaan kedudukan dan peri pentingnya dakwah bil hal dengan konteks masyarakat Malaysia semasa. Dakwah merupakan sebuah program yang terancang dan boleh membawa kepada pengalaman penghayatan Islam dalam masyarakat. Jadi kita lihat nanti kajian-kajian lepas ini mereka memfokuskan dakwah bil hal, tapi kajian saya ini akan memfokuskan kajian dakwah bil hal khususnya di pedalaman Sabah. Okey, kemudian jakaan kajian, yang pertama akan mengetahui satu garis panduan Islam berkaitan konsep dakwah bi al-hal yang khusus. Yang kedua, kajian ini juga akan mengenal pasti bentuk pelaksanaan dakwah bi al-hal. Dan yang ketiga, menganalisis sumbangan dakwah bi al-hal berbakti dalam kesejahteraan hidup masyarakat Islam di Sabah. Jadi ini adalah jangkaan kajian yang akan kita rungkaikan nanti. Kemudian kesimpulan, dakwah bil al-hal ini adalah suatu model dakwah yang sesuai dikembangkan dalam pembangunan atau pengembangan masyarakat melalui usaha-usaha dakwah ataupun gerak kerja dakwah yang dilakukan oleh masyarakat ataupun dilakukan oleh pendakwah ataupun NGO itu sendiri, kan. Jadi pergerakan-pergerakan yang mereka bawa ini tidak lain tidak bukan adalah ingin menegakkan kebenaran yang hakiki. Pendekatan juga boleh mengangkat martabat dan kesejahteraan hidup sesuatu kelompok masyarakat. Jadi diharapkan kajian ini dapat memberi manfaat lah khususnya kepada pendakwah di luar sana. Diharapkan juga kajian ini dapat memberi dorongan kepada pembaca agar lebih berusaha untuk menerapkan konsep dakwah bi al-hal dalam melaksanakan gerakan dakwah kepada masyarakat. Jadi itu sahaja daripada saya mengenai tajuk kajian saya, iaitu pendekatan dakwah bi al-hal dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat asnaf di Sabah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.